Okey, saya teruskan bab yang ketiga, first order differential equation. Bila sebut je equation, kemudian kita ada differential. Ini maksudnya dia mesti ada dy dx. First order ni maksudnya kita punya degree dy dx ni cuma degree 1 je. Itu dia panggil first order differential. Maksudnya kita cuma bincang dy dx. Bila sebut je equation, maksudnya kita punya equation kita mesti ada dy dx. Contoh katakan saya ada 3x tambah 1. Contoh. Okay? Ini semua dipanggil sebagai first order differential equation. Okay? Kalau kita ada equation katakan d squared y over dx squared. So yang ini kita tak bincang lah. Yang ini kita tak bincang. Kita hanya bincang untuk dy dx tadi. Okay? Biasanya soalan diberi dalam bentuk first order differential equation. Kita nak selesaikan y ni sebenarnya berapa. Kita nak mencari y tu apa dia punya persamaan dia. Okay? Kita ni kita cuma ada 3 je topik, iaitu 3.1, 3.2 dan 3.3. Yang pertama, untuk kita nak selesaikan differential equation ni, yang pertama kita akan gunakan separable variable. Kita akan tengok bagaimana cara dia. Kemudian 3.2 ni first order linear differential equation. Linear tu maksudnya kita punya dy dx tu adalah degree 1. Dan yang terakhir masa bila kita nak gunakan differential equation. Okey, kita lihat dulu. Ini beberapa definition lah. Kalau DE tu maksudnya differential equation is an equation. Dia mesti ada variable x, y, kemudian at least one derivative of y. Maksudnya dalam kita punya equation tu mesti sekurang-kurangnya mesti ada satu dy dx. Di samping ada x dan y. Order ni maksudnya highest derivative in the equation. Maksudnya kita lihat kalau kita ada dy dx, ini maksudnya degree 1. Ini order 1. Order 1. Ini maksudnya order 1. Highest derivative. Okey. Kemudian kalau kita jumpa d squared y over dx squared. Ini maksud dia order dia adalah 2. Maksudnya dalam banyak kita punya derivatif kita lihat kalau dia punya kuasa 2, maksud dia order dia adalah 2. Lihat kita punya equation. Okey, kalau degree pula highest derivative. Okey, kita lihat simbol dy dx tu, dia kuasa berapa? Kalau kuasa 1 maksud dia degree 1. Ini maksud dia degree 1. Kalau kita lihat dy dx ni kuasa 2, ini maksud dia degree 2. Kemudian kalau katakan soalan find general solution. Maksud dia bila sebut dia general solution, maksud dia jawapan kita tu y sama dengan berapa, tetapi bersama dengan c. Itu dia panggil general solution. Kalau particular solution, maksud dia jawapan kita y sama dengan termasuk nilai c tu. Nilai c tu kita dah cari nilai dia berapa. Kalau general, jawapan bersama dengan c. Kalau particular, maksud dia jawapan dia semua c tu kita dah tukar kepada nilai. Okey, kita lihat contoh. Kita lihat, ingat balik istilah tadi, order tu, maksud dia kalau ds dt, order dia berapa? 1 lah kan? Sebab ini adalah first derivative. Ini 1. Degree pula kita rujuk yang mana? Maksudnya kita akan rujuk kepada ds dt kuasa berapa? Kuasa 1 kan? So degree 1. Degree 1. First. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam kita punya equation xy double prime. Xy tu double prime. Bila order, kita lihat simbol derivatif tu.
Kalau double prime tu maksud dia order dia 2 lah. Ataupun yang kata lain, d squared y over dx squared. Okay. Kemudian degree pula, kita lihat yang tadi, yang paling tinggi ni degree berapa. Untuk yang dekat sini ni, yang di sini saja, maka degree dia adalah 1. Sebab y prime tu hanya kuasa 1. Boleh ke? Contoh kalau saya ada y double prime, kemudian kuasa 2, ini merujuk kepada degree 2. Boleh tak? Degree 2. Order dia 1. Order dia 2. Ini maksud dia order dia 2. Order 2. Order kita rujuk mana? Kita rujuk kepada ni, simbol double prime tu. Degree tu kita rujuk kepada ni, degree. Okey, kita contoh lain. Kalau yang ni macam mana? Order dia berapa? Order dia adalah 1. Ni order dia 1. First 1. Kemudian degree dia berapa? Sebab kita lihat kuasa dia. So 2. Untuk yang D ni macam mana? Order dia, maksud dia differentiation dia, degree paling tinggi berapa? 3. Sebab d cube y over dx cube, itu maksud dia 3 tu order dia. Kemudian yang dekat ni, sini, kuasa dia adalah kuasa 2. Boleh beza order dengan degree. Degree kita lihat derivatif dia kuasa berapa. Kalau kuasa 2, 2 lah. Kalau derivatif dia kuasa 3, 3 lah. Kalau order ni maksud dia simbol dy dx, d squared y, dx cube kan. Itu tengok yang tu. Order kita lihat nombor ni. Okey, jadi kalau kita nak selesaikan, kita ada 2 kaedah, separable method ataupun satu lagi kaedah integrating factor. Ini kaedah kita nak solve kan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kita akan buat salin dulu soalan dia. Okey, sekarang ni kita cuba asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey. Jadi kita cuba asingkan y dy sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2 dx. Okey. Ni yang kita gunakan separable variable method. Ni kita gunakan separable variable method. Maknanya kita berjaya pisahkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Kita punya target kita nak cari y itu berapa. So kita boleh tambah je integration kiri dan kanan. Sebelah kiri kita dapat berapa? Integrate lah, y kuasa 2 per 2 sama dengan, yang ni 3x kuasa 3 per 3 tambah 2x tambah c. Okay. So sampai sini je lah. Okey tak? Jadi kaedah yang mudah je, kita asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Lepas itu kita integrate. Dan jawapan dia kita biarkan dalam sebutan C. Contoh yang kedua. Okey, ini pun sama juga. Kita cuba asingkan y bawa ke sebelah kiri, so y dy equals to tangent x dx. Bila kita berjaya pisahkan, kemudian second step kita integrate. So dapatlah y squared over 2 equals to integrate tangent. Boleh kita integrate tangent? Sekarang kita apa kan? Differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate tangent dapat secant kan? Secant squared. Integration kita pandang daripada kanan. Integrate cos dapat sin. Integrate
Sin dapat negative cos. Integrate secant squared baru dapat tangent. Sekarang ni kita nak integrate tangent. Okay, jadi kalau kita lihat senarai yang ni, memang tak boleh kita integrate. Jadi apa yang kita buat, kita kena ingat balik, tangent tu saya boleh tukar kepada sin over cos. Lepas tu kita boleh gunakan substitution method. Kita gunakan substitution method ni sebab function yang di atas trigo, yang bawah pun trigo, fungsi sama, substitution method. Bila fraction, u mesti ambil yang di bawah. Kemudian kita differentiate cos negative sin. Okey, maka yang ini tadi kita akan dapat 1 over u. Yang ni gantian dia adalah negative du. Maka bila kita integrate, dapatlah negative ln u. U ni balik kepada yang asal, sepatutnya tambah c lah. So kita sambung ni kat sini. So sebelah kanan ni jawapan dia adalah negative ln cos x, dan jangan lupa tambah c. Nak biarkan jawapan yang ni ataupun darab semua dengan 2, boleh. Okey tak? Jadi kita kena ingat, differentiate tangent ada jawapan, tapi kalau integrate tangent tak ada jawapan. Kita mesti tukar bentuk sin over cos, kemudian kita gunakan substitution method, baru dapat jawapan. Okey, untuk soalan C ni pula, dia ada syarat tambahan. Syarat tambahan ni biasanya kita nak mencari nilai C tu berapa. Yang soalan A dan B, dia tanpa ada syarat tambahan, maka tak payahlah kita cari C tu berapa. Okey, jadi yang pertama kita pisahkan dulu. Jadi yang pertama kita gunakan properties of index 2y. Ini dy dx sama dengan yang ini pun kena pisahkan. Bila tolak, bagi. Asingkan y sebelah kiri. So saya asingkan ni, e2y over ey dy sama dengan, kita bawa ni 1 per e2x darab dengan 1 per ex, kemudian dx. Permudahkan lagi, ey dy, kemudian yang ini kita boleh ambil e3x, bawa naik ke atas. Integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri kekal ey, sebelah kanan e negative 3x over negative 3. Sepatutnya kita kena buat tambah c, tapi kita ada syarat. Okey, syarat ni, ini maksud dia, ini merujuk kepada x sama dengan 0. Yang ni merujuk kepada y sama dengan 0. Yang x tu baca sebelah y dalam. Jadi tak nampak perbezaan ni kan. Kalau saya ada y 3 equals to 0, yang ini maksud dia x tu berapa? X tu 3 ke 0? 3 kan. So y itu adalah sebelah kanan. Itu contoh. Okey, so kita gantilah. Bila x sama dengan 0, y 0, maka kita akan dapat e to the power of 0 equals to, ini pun sama, tambah c. So selesai kan. Maka c sama dengan berapa? C sama apa? Satu tambah 1/3. 1 tambah 1/3 apa? 4/3. 4/3.
Okey, maka jawapan hari kita adalah EY sama dengan negatif 1/3 E negatif 3X tambah 4/3. Kalau nak tukar kepada Y sebagai tajuk, kalau nak tukar lah Y sebagai tajuk, ambil ln kiri dan kanan, maka dapatlah ln 4/3 tolak 1/3 E negatif 3X. Ini kita ambil ln kiri dan kanan. Tak, saya ambil ln kiri, Y itu akan turun. Ln dengan E habis, so dapat Y. Sebelah kanan tu kita akan ambil ln all E bracket. 4/3 ni saya letak ke depan lah. Nak kekalkan yang ni pun boleh. Contoh D pula, sama juga diberi syarat. Sekarang ni dV dt. Okay, maksud dia kalau kat sini, maksud dia T itu adalah 0. Kemudian V itu sama dengan 3. Okay, jangan buat V itu 0. Kita bincang V dan T, maka dalam tu adalah T. So kita asingkan dulu. So saya boleh ambil 1/V dV sama dengan T tolak 1 dt. Okey tak? Yang V kanan tu bawa ke kiri, dia jadi 1 per. Bila dah berjaya kita pisahkan, so kita integrate kiri kanan. Integrate 1/V dapat apa? 1/V ln lah, sama dengan ini akan dapat T kuasa 2/2 tolak T, dan jangan lupa tambah C. Tapi disebabkan ada syarat T equals to 0, V sama dengan 3, so kita gantilah ln 3 equals to, yang ni 0 tolak 0 tambah C, maka C itu adalah ln 3. Jadi kita tulis balik, so ln V sama dengan T kuasa 2/2 tolak T tambah dengan ln 3. Kemudian kalau kita jadikan V ni sebagai tajuk, maka kita akan dapat E. Semua tu kuasa E. E kuasa T kuasa 2 tolak T kuasa 2/2 tolak T tambah dengan ln 3. Boleh tak saya permudahkan jadi macam ni? E T kuasa 2/2 per dengan E T. Darab dengan E kuasa ln 3. Ya, ini berapa nilai ni? Berapa nilai tu? 3 kan? Dah selesai. Macam tu lah. Kalau nak dipermudahkan, maksud dia hilangkan ln, maka sebelah kanan akan jadi eksponen. Eksponen kuasa semua ni. Kemudian kita akan ambil, kalau tolak bahagi, kalau tambah darab. E kuasa ln habis 3. Kita terus 3/2 pula. Okey, tadi kita belajar separable variable method. Kadang-kadang ada juga differential equation yang kita tak boleh separate Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Bila tak boleh, terpaksa guna kaedah yang kedua. Dia panggil integrating factor. IF, integrating factor. Jadi step yang pertama, kita kena pastikan kita kena tukar dalam bentuk ni, general form ni, dy dx plus pxy. Betulkan nota kuliah. Nota kuliah guna apa? Py, pxy equals to q in bracket x. Kemudian kita akan selesaikan
dengan menggunakan integrating factor. Integrating factor ni dia ada formula dia, exponent kuasa integration. Exponent kuasa integration, kita lihat daripada general form ni. Okay, daripada general form ni kita lihat, jadikan diwadah ni sebagai satu je, jangan ada nombor di sebelah kiri. So sebelah y itu adalah integration px dx. So itu kita letak kat sini. Jadi nak dapatkan IF ni mesti susun dulu. Okey, dalam exam nanti mungkin dia tak nyatakan guna kaedah apa. Kalau kita lihat contoh yang sebelum ni, kalau kita lihat ada dua sebutan, maka kita boleh pisahkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Sekarang ni ada berapa sebutan? 1, 2, 3. Jadi nampak je 3 sebutan, kita mesti gunakan kaedah integrating factor. Okey. Jadi kita comparekan dulu. General form kita adalah dy dx plus px sebelah dy equals to qx. Jadi kita dapatkan dulu IF. IF ni kita dapat daripada formula exponent integration of, kita lihat sebelah y ni. Kalau tak nampak maksudnya apa tu? Satu kan? 1 dx. Maka eksponen kuasa x. So ni step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita ambil IF ni, darab kiri dan kanan. Step yang kedua ni, kita darab kiri dan kanan. Okay, contoh saya akan ambil EX, soalan sebelah kiri dy dx tambah y. Sebelah kanan pun kita darab. Boleh. Kita dah dapat IF. IF ni darab kiri dan kanan. Kemudian step yang ketiga. Step yang ketiga, ini kita tulis d over dx. Jadi step yang ketiga ni kita tulis d over dx. Penulisan dia, formula dia adalah IF darab y. IF kita adalah EX y. Sebelah kanan E kuasa 2x. Okey, kalau kita nak semak betul tak ni, daripada step yang kedua sebelah kiri ni dia sama dengan di bawah. Kalau kita nak semak, kita boleh gunakan product rule. Sebab kita nak ubah bentuk step yang kedua sebelah kiri ni kepada penulisan d over dx. Ni kalau kita semak kan, katakan kita nak semak lah. Tapi dalam exam jangan tunjuk ni, tak payah tunjuk. Ni differentiate dapat EX, ni differentiate dapat apa? dy dx. Kalau kita darab silang, kita akan dapat EX dy dx, betul? Kemudian darab silang ke kiri, y exponent x. Sama tak? Sama kan? Tapi dalam exam tak payah tunjuk ni. Kita cuma tukar je daripada step yang kedua ni, tukar kepada step yang ketiga, kita nak tulis d over dx. Ni kalau kita nak check, kita guna product rule, mesti dapat yang di atas. Jadi kamu apalah step 3 ni. Tulis d over dx, kemudian kita ambil IF yang kita dapat, darabkan dengan y. Yang ini memang sentiasa darab y. Sentiasa darab y. Kemudian kita tulis d eksponen xy. Yang dx ni saya bawa ke sebelah kanan. Ni step yang keempat. Asalnya soalan kita tak boleh separate y sebelah kiri, x sebelah kanan. Kemudian barulah kita integrate kiri, integrate kanan. Integration dengan d ni apa jadi? Dia akan hilang kan? So tulislah eksponen xy ataupun y
eksponen X, mana-mana boleh, sama dengan, ya ini integrate macam biasa, E2X per 2 tambah C. Maka kalau kita jadikan Y ni sebagai tajuk, so EX per 2 tambah dengan C eksponen negatif X. Okey, kita lihat soalan ni, dia ada berapa sebutan? 1, 2, 3. Jadi besar kemungkinan mesti guna integrating factor, mesti guna kaedah ni. Tapi step yang pertama, kita mesti tukar dalam bentuk general form. Maksud dia, jadikan dy dx, yang lain-lain ni kita tak nak. Ni x ni kena semua bagi x. So tolak 1 per x darab y sama dengan x kuasa 2 sin 2x. Jadi step yang pertama, tukar dalam bentuk general form. Ni step yang pertama. Daripada sini nanti kita akan nampak px tu apa. Itu adalah px. Maka step yang pertama, kita cari if. Kita akan integrate. Kita buat dulu eksponen kuasa px. So negatif 1 per x dx. Ini kita akan dapat eksponen kuasa negatif ln. Eksponen dengan ln ni dia takkan hilang. Kita akan tukar dalam bentuk eksponen ln x kuasa negatif 1. Maka kita boleh permudahkan 1 per x. Ya? Dia mesti pastikan E dengan ln ni. Kemudian bila kita dah ada IF, darabkan kiri dan kanan daripada general form tadi. So kita akan ambil 1 per x. So dy dx tolak 1 per x darab y. Kemudian yang ini pun 1 per x darab x kuasa 2 sin 2x. Jadi sama yang tadi. Step yang kedua, ambil IF darab kiri dan kanan daripada general form. Kemudian kalau rajin, expand lah. Kalau nak cepat, terus step yang ketiga. Kita ingat step yang ketiga ni, kita hanya buat, tulis je d over dx. Lepas itu kita ambil IF darabkan dengan y. IF darab y. So step ketiga ni kita ubah je penulisan d over dx. Kemudian IF kita adalah 1 over x. Dan mesti darab y. Okey tak? Jadi step yang ketiga sebelah kiri ni ikut je d over dx, tulis IF darab y. IF tu berapa? 1 per x darab dengan y. Sebelah kanan ni boleh permudahkan. Kemudian kita ubah penulisan. Ni kita ambil d je, 1 over x darab y. Ataupun nak tulis y over x pun boleh. Kemudian x sin 2x dx. Selepas tu kita akan integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri tu mudah. Terus kita dapat y over x. Sebelah kiri. Senang kan? Masalahnya sebelah kanan ni, boleh tak kita integrate terus? Kita ada dua fungsi berbeza ni. Ini polinomial, yang ni trigonometri. Apa kita nak buat? Terpaksa guna integration by parts. Walaupun kita dah masuk bab yang baru, guna lagi integration by part. Jadi kita terpaksa buat
Integration by part. So kita ambil lah U sama dengan X, dV sama dengan sin 2X dx. Sebelah kiri differentiate, dapat 1. Sebelah kanan integrate. Integrate sin dapat apa? Positif ke negatif? Negatif. Jangan lupa per 2. Kemudian gunakan formula ataupun darat silang je. Jadi sebelah kiri kita boleh tulis terus y over x sebelah kiri. Sebelah kanan gunakan ni, negatif x per 2 cos double angle. Tolak tu sebab formula. Integrate v negatif cos 2x per 2 darab 1. Kemudian dx. Okey, yang ni tak settle lagi, ni tambah. Integrate cos dapat apa? Sin positif kan? Jangan lupa ada lagi per 2 tambah si. So jawapan dia adalah y sama dengan negatif x kuasa 2 per 2 cos 2x tambah 1/4x. Kenapa ada x? Sebab semua darab x. Sin 2x tambah dengan si x. Okey, yang pertama kita lihat berapa sebutan. Ni 1, 2, 3. Jadi step yang pertama kita tukar dalam bentuk general form. So dy over dx tambah 2x per x kuasa 2 tolak 4. General form kita adalah px. Kemudian darabkan dengan y. Darab y sama dengan x tambah 2 per x kuasa 2 tolak 4. Ini general form. Jadi step yang pertama kita kena cari IF. Formula dia eksponen kuasa px tu adalah yang ni, yang sebelah y ni. Jadi kita nampak ni 2x per x kuasa 2 tolak 4 dx. Maksudnya kita ambil yang sebelah y tu. Kemudian bukan senang kita nak differentiate ni, kan? Baru nak cari IF. Jadi terpaksalah guna substitution method. Kan canggih tu. So ni du 2x dx. Maka soalan tu kita boleh ubah kepada 1 per u. 2x dx tu adalah du. Okey, maka dia akan dapat ln lah. Maka dekat sini kita akan dapat ln. E kuasa ln. E kuasa ln dalam dia adalah x kuasa 2 tolak 4. Boleh ke? Ini tadi jawapan dia ln. Ln u. Kemudian E dengan ln ni kita boleh hilang. Kita boleh hilangkan. Sama dengan x kuasa 2 tolak 4. Maka kita akan darab kiri dan kanan dengan x kuasa 2 tolak 4. Jadi step yang kedua, ambil IF kita ni, darab kiri dan kanan daripada general form. Kiri dan kanan. Ni kalau nak kembang boleh. Sebelah kanan x kuasa 2 tolak 4 x tambah 2 per dengan x kuasa 2 tolak 4. Betul? Step yang ketiga, kita akan tukar dalam bentuk d over dx. So ingat balik step yang ketiga tadi apa?
D over dx, kemudian ambil IF darabkan dengan Y. IF tadi adalah X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 4 darabkan dengan Y. Sebelah kanan cancel atas bawah. Tinggallah X tambah 2. Jadi step yang keempat, dx tu bawa ke kanan. Sama dengan X tambah 2 dx. Kemudian kita integrate lah kiri dan kanan. Sebelah kiri tu mudah je, kita salin je. Kita salin je Y X kuasa 2 tolak 4. Yang ini integrate X kuasa 2 per 2 tambah 2X tambah C. Okey, maka jawapan akhir kita Y sama dengan, maknanya yang ni saya ubah, saya guna ni. Ni. So bila saya bagikan dengan ni, perkanlah. Okey, yang Y prime ni maksud dia dy dx lah tu. Y prime tu dy dx. Jadi kita boleh tulis dy dx tambah dengan 1 over, bukan dy dx. Variable kita bincang theta. Ni lah. Kemudian 1 over tangent. 1 over tangent darabkan dengan y sama dengan sin theta over tangent theta. Kan seram tu. Jadi step yang pertama, kita akan cari IF. IF ni formula dia eksponen kuasa 1 over tangent. 1 over tangent sama apa? Cotangent. Ada tak integration tangent? Cotangent? Macam tak ada kan? Memang tak ada kan? Kamu boleh rujuk lah. Jadi bila tak ada, saya tukar. Saya akan ambil sin over cos. Saya tukar. Selepas tu tak boleh integrate terus. Gunalah substitution method. U sama dengan sin theta. Du adalah cos theta. Maka soalan ini akan jadi integrate 1 per U du. Maka kita akan dapat eksponen kuasa ln. Eksponen kuasa ln U. Ln U. U itu adalah sin. So dapatlah sin theta. Settle. Kemudian step yang kedua, darabkan kiri dan kanan. So sin theta dy d theta tambah 1 per tangent y. Kemudian ni darab sin theta over tangent. Step yang ketiga, kita tulis je d over dx. Ambil IF. So ingat step yang ketiga, tulis je d over dx. Kemudian kita ambil IF, darabkan dengan y. Macam tu je. IF tadi apa? Sin. So tulis sin theta darab dengan y. Ni bukan dx, d theta. Okey, masa kecemasan ni sama dengan ni. Kalau tak percaya, kamu boleh differentiate gunakan product rule. Mesti dapat step yang kedua. Kalau malas, percaya je lah. Settle kan? Mana tahu kan, macam tak hati, tak lena tidur kan. Ya ke tidak ni kan? Buatlah product rule.
Bila dah selesai, dah buktikan, boleh dah tidur balik. Okay, yang ni akan dapat sin kuasa 2. Sin kuasa 2 theta over tangent. Ini macam seram juga ni. Kemudian step yang keempat, kita tulis dulu D sin theta darab dengan Y sama dengan sin kuasa 2 theta over tangent D theta. Okey, lepas ni barulah kita integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri ni mudah. Terus dapat sin theta darab dengan Y sama dengan, ini kita kena ubah sin over cos. Maknanya kita akan ubah kepada ni sin over cos. Sin boleh cancel. Boleh tak kita dapat macam ni? Betul tak? Ni saya ubah. Ini akan jadi sin over cos. Sin dekat bawah, cancel atas, cos naik atas. Kemudian kita tak boleh integrate semudah ni. Mesti guna substitution method. Kan canggih tu. Saya ambil sin, differentiate sin dapat cos. Rupanya mudah je rupanya. Ini adalah u du. Integrate u du, maka dapatlah jawapan sin theta darab dengan Y sama dengan U kuasa 2 per 2. Tapi U tu adalah sin tambah C sepatutnya. Tambah C. Tapi kita dah ada isyarat ni. Kita dah ada isyarat. Yes. Masa kecemasan. Okey, jadi sekarang ni daripada maklumat ni, ini adalah maksudnya theta tu 0, y tu 0. So kita gantikanlah. Bila theta tu sama dengan 0, y 0, maka apa jadi pada C? Sebelah kiri 0, sebelah kanan pun 0 juga. Maka C ni 0, betul? C tu 0. Maka jawapan akhir kita adalah, tulislah y sama dengan sin theta bawa ke sebelah kanan. Tambah C0. Sin theta per 2, C0. Okey, macam itulah.